كن لنا مسهلا وبالخير يفتح فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كن لنا يعني مفضل اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Soal Muka surat 16 bawah. Muka surat 16 kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dari sebarang sifat kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang telah mengkehendaki mempertemukan kita pada pagi ini di dalam majlis ilmu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kita sangat-sangat bertuah kerana terpilih, untuk duduk di dalam suatu majlis yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di suatu perhimpunan yang dikerumuni oleh para malaikat. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita jaga niat kita, baik-baik. Mudah-mudahan kita memperoleh segala kelebihan yang Allah janjikan terhadap mereka yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dipermudahkan jalan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah. Barang siapa yang melangkah dengan niat untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah. Jadi sebarang siapa yang ingin dipermudahkan oleh Allah masuk ke syurga Allah, maka hendaklah dia menjadi penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu. Orang yang tidak menuntut ilmu akan sukar masuk syurga, susah nak masuk syurga. Baik. Jadi jaga niat kita, insya-Allah. Muka surat berapa tadi? 16 bawah sekali. 16 ni kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Jadi untuk tidak melengahkan waktu, Bismillahirrahmanirrahim. Sihat semua insya-Allah Lepas ni mana? Lepas ni ada orang kahwin. Kenui ada kenui Lepas ni makan apa cik? Minum apa? Ini kuih je. Kambing tak ada? Tak ada, kambing belum potong kan? Dah lari. Kuih kita susah, sudah lambat sikit lah Kalau kambing kita setengah jam kita berhenti. Sejuk. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan erti makruh, betul? Ya. Dan erti makruh itu, hukum syarak terbahagi kepada 5. Jangan lupa, hukum syarak terbahagi kepada berapa? 5. Apa maksud hukum syarak? Undang-undang yang datang daripada Allah. Jadi ada 5 hukum syarak: wajib, sunat, makruh, haram ataupun haram, makruh, harus. Jadi hari ini kita nak diperkenalkan oleh musannif apa yang dikehendaki dengan hukum makruh. Adapun wajib kita dah faham dah, insya-Allah. Ini wajib itu bermaksud tuntutan daripada Allah ke atas mukallaf sebagai tuntutan yang putus, yang muktamad. Boleh tak kita nak pilih-pilih membuat perkara yang wajib? Tidak boleh. Apa yang diwajibkan oleh Allah tidak boleh dipilih-pilih, melainkan wajib kita melaksanakan semuanya. Jadi perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu ada kalanya dalam bentuk perbuatan, ada kala perintah wajib Allah Ta'ala itu kepada anggota zahir, ada kala Allah Ta'ala memerintahkan perkara yang wajib itu dalam bentuk amalan hati. Jadi yang mesti kita kena tahu,
Kalau zahir, contohnya wajib solat, wajib menuntut ilmu, wajib menutup aurat, wajib puasa, wajib bercakap benar. Kalau ibadat hati yang wajib, contohnya ikhlas, tawadu, tawakal, redha. Itu amalan wajib yang bangsa hati. Jadi kita kena tahu. Kerana perkara wajib itu kalau ditinggalkan hukumnya haram. Perkara wajib bila ditinggalkan jadi haram. Ikhlas di dalam ibadat hukumnya wajib. Kalau kita meninggalkan ikhlas dalam ibadat hukumnya haram. Merendah diri hukumnya wajib. Kalau kita sombong hukumnya haram. Bersangka baik itu hukumnya wajib. Kalau kita bersangka jahat hukumnya haram. Jadi kita kena belajar supaya kita tahu mana yang wajib, mana yang haram. Hari ini nak cerita tentang makruh. Makruh tu apa? Makruh itu kata musannif ialah barang yang dituntut tinggal. Mana makruh-makruh ni sesuatu perkara yang Allah perintahkan kita mukallaf supaya meninggalkan. Allah menggalakkan kita hamba yang mukallaf meninggalkan perkara yang makruh. Jadi makruh itu ialah barang tu makna sesuatu perkara yang dituntut, makna yang diperintah oleh Allah sebagai dituntut supaya tinggal, makna jangan buat. Tu makruh. Haram dah sudah hari tu. Haram makna perintah Allah supaya meninggalkan. Mu'tamad itu haram. Allah perintah kepada kita yang mukallaf ni, daripada raja sampailah yang paling bawah sekali martabatnya. Apabila sesuatu itu dihukumkan haram, maka seorang pun tak boleh buat. Semua wajib meninggalkan benda haram. Meskipun dia raja, meskipun dia orang yang paling kaya ataupun dia orang yang paling miskin atas dunia. Bila Allah Ta'ala perintahkan haram, maka haram semuanya. Mu'tamad. Mu'tamad. Haram ini paksaan. Allah paksa kita meninggalkan. Sebagai paksaan yang mu'tamad, itu haram. Suka ataupun tidak, seronok ataupun tidak, mesti ditinggalkan kerana ianya haram. Itu haram. Jadi benda haram ada kalanya zahir, ada kalanya batin. Jadi apabila sebut haram tak boleh pilih. Yang meninggalkan benda haram tu tak boleh pilih. Semua benda yang haram wajib ditinggalkan. Semua perkara yang haram mesti ditinggalkan, semuanya. Kita ni benda haram kita tinggalkan semuanya ataupun kita pilih-pilih? Tinggal. Kita kena tahulah amalan kita. Macam mana kita nak hisap diri kita? Macam mana kita nak tahu qadar ibadat kita kalau kita tak tahu? Benda haram, kita tengok diri kita. Adakah kita telah meninggalkan semua perbuatan yang haram? Dah ke macam mana kita? Dalam meninggalkan benda haram ni, kita meninggalkan semua ke ataupun pilih-pilih? Pilih-pilih. Sebab tu kalau mati tak selamat kita ni. Kalau mati kita ni tak selamat lagi. Sebab amalan kita masih campur-campur. Yang haram sepatutnya tinggal semua, tapi kita pilih-pilih. Betul ke tidak? Ke tak perasan? Kita judi tak? Minum arak? Zina, na'udzubillah. Syak dadah? Curi? Ngumpat? Berdengki, bersangka jahat, berdendam, itu semua haram. Derhaka suami, maknanya kita kena semak apa benda yang haram, kita kena tinggalkan
Sebab tu ibadat ni maksud membuat semua yang diperintah oleh Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, baru insya-Allah ada jalan nak selamat balik akhirat. Tapi kalau kita ni jenis buat pilih-pilih, tinggal pilih-pilih, tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Solat dah, tutup aurat dah, mengaji dah, haji dah, umrah dah, mengumpat, berdengki, berdenda, derhaka suami, derhaka mak ayah, tak boleh. Jadi kita kena baiki, kena baiki. Jangan kita merasa sentosa, merasa selesa, sedangkan amalan kita belum lagi mengikut spek yang Allah perintahkan. Allah suruh buat semua, kita tak buat lagi semua, pilih-pilih. Yang Allah suruh tinggalkan semua, kita tak tinggalkan semua, pilih-pilih. Jadi belum selamat lagi. Kena ada azam, nak usaha meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, zahir maupun batin. Begitulah juga mengerjakan segala ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, zahir maupun batin. Kena buat semua, kena tinggalkan semua. Tak boleh campur-campur. Itu ibadat yang sebenar-benar. Kita kena faham. Kena faham baik-baik ibadat ni. Ibadat tak boleh ikut hawa nafsu. Kalau ibadat ikut nafsu, dia jadi macam tu lah. Yang Allah wajibkan kita pilih-pilih. Sedangkan wajib ni tak boleh pilih. Wajib ni paksaan daripada Allah. Allah paksa kita buat. Mahu tak mahu, suka tak suka, seronok tak seronok, Allah paksa buat. Itu wajib. Kenapa dikatakan paksa? Kerana ada ancaman azab daripada Allah bagi barang siapa yang meninggalkan perkara yang wajib. Barang siapa meninggalkan solat, Allah janji akan diazab. Barang siapa yang meninggalkan puasa, Allah Ta'ala menjanjikan azab. Barang siapa yang mendedahkan aurat, Allah janji. Maksudnya bila sebut haram dan juga wajib, kedua-dua ni paksaan daripada Allah. Paksaan daripada Allah. Ramai di kalangan kita masih tak faham lagi. Dengan sebab tak faham tu, kita memilih-milih untuk buat benda wajib. Aku nak puasa je, semayang tak mau. Aku nak cari nafkah je. Kalau suami, nanti aku takut kalau aku tak cari nafkah, nanti Allah soal aku, Allah tanya aku, kenapa tak bagi nafkah pada anak bini. Maka dia pun cari nafkah saja. Carikan rumah, bagi pakaian, bagi makan minum, bagi duit belanja. Dia kata aku dah menunaikan kewajipan. Baru satu daripada banyak lagi kewajib. Sembahyang yang wajib dia tak buat, puasa yang wajib dia tak buat, menuntut ilmu fardu ain yang wajib dia tak buat, mengajar isteri dan anak-anak ilmu fardu ain dia tak buat. Jadi banyak lagi kewajipan yang dia tak buat. Dia hanya pilih kewajipan mencari dia pilih kewajipan cari nafkah. Yang lain dia tak nak buat. Tak boleh lah. Jadi sebagai suami, dia kena tahulah apa yang Allah wajibkan atas diri dia. Dia kena semayang, dia kena puasa, dia kena ngaji fardu ain, dia kena ngajar anak bini dia, dia kena cari nafkah yang halal, dia kena tutup aurat. Jadi kita terima apa benda-benda wajib yang kita tak buat lagi. Begitulah orang perempuan, isteri. Apa yang Allah wajibkan atas diri dia, semayang dah, tutup aurat dah, tidak taat pada suami pula dah. Dia kena taat pada suami sebab wajib tu. Adapun makruh itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia benda makruh. Mana perkara makruh ni Allah perintahkan kepada kita, mukallaf ni, laki-laki dan perempuan, Allah perintah supaya meninggalkan. Ini galakkan, ini bukan paksaan. Tidak sama macam haram tadi. Haram tu paksaan, semua kena tinggalkan. Dia raja, dia tak boleh minum arak. Dia orang paling kaya, nombor satu, dia tak boleh minum arak. Dia tak boleh dedahkan aurat. Dia tak boleh meninggalkan belajar fardu ain. Siapa pun. Adapun makruh ni, galakkan daripada Allah supaya kita meninggalkan. Maksudnya perintah meninggalkan tadi tidak muktamad seperti haram tadi. Haram tadi tak boleh sama sekali. Surat menyurat tak dilayan. Itu haram. Panas tak panas, keluar rumah kena tutup aurat. Panas tak panas, rimah tak rimah, tak peduli, mesti tutup aurat.
Sebab hukumnya haram mendedahkan aurat. Dia bukan pilihan. Adapun makruh ni dia pilihan. Siapa meninggalkan perkara makruh, maknanya itu yang terbaik. Tuntutan yang tidak putus sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia. Siapa buat benda makruh tidak berdosa. Siapa buat benda makruh tidaklah diancam oleh Allah dengan azab siksaan seperti mana yang membuat benda haram. Dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia makruh dengan ikhlas. Siapa meninggalkan benda makruh diberi pahala oleh Allah. Dia tak nak buat makruh, dia tak nak buat benda makruh. Apa saja yang makruh dia tak nak buat, kerana nak menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka contohnya setiap kali datang keinginannya untuk membuat benda makruh, dia tahan, dia tak nak buat, maka diberi pahala oleh Allah. Begitulah juga dulu haram tu. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan yang haram diberi pahala oleh Allah. Datang tiba-tiba tengah duduk datang keinginan, contohnya nak mengumpat. Haram tidak mengumpat? Lalu dia tahan, dia sabar, dia tak nak ceritakan keburukan orang, dia sabar. Bila datang keinginan, syaitan duk mengajak dia, mengasuh supaya mengumpat, menceritakan keaiban orang lain, dia tahan, dia tak nak mengumpat, maka diberi pahala oleh Allah. Tu buat yang Allah suruh mendapat pahala, meninggalkan yang haram pun dapat pahala juga. Banyak pahala Allah nak bagi kita ni. Jadi siapa ada ilmu, banyaklah pahalanya besok. Siapa tak ada ilmu, sikit pahala. Orang lain boleh buat pahala banyak, kita tak boleh buat pahala banyak sebab kita tak ada ilmu. Itu penting ilmu. Dan diberi pahala atas yang makna atas orang yang meninggalkan akan dia benda makruh dengan ikhlas, kerana yang makruh itu setengah daripada amaran Allah Ta'ala. Jadi benda-benda makruh tu amaran daripada Allah, benda yang Allah tak suka, benda yang Allah benci. Siapa buat tidak berdoa, tapi namanya tersenarailah dalam orang-orang yang membuat benda yang tak disukai oleh Allah, tapi tak sampai diazab seperti yang haram tu. Mana contohnya benda makruh? Seperti makan sambil berjalan, makan sambil mengonyek, ambil berjalan, ambil berjalan kat tepi pantai, makan burger, makan sambil berjalan, makruh. Maknanya dia membuat benda yang tidak disukai oleh Allah. Diazab tak? Tidak. Maka orang yang menahan diri dia daripada makan berjalan ni, bila nak makan ni kawan dia ajak, jomlah kita makan sambil-sambil kita berjalan ni, mainlah kita makan sambil-sambil mengonyek ni, jomlah. Kata tak apa, jalan dulu, aku nak duduk dulu, nak makan dulu. Maknanya dia tak nak makan sambil berjalan tadi kerana dapat pahala dia. Dapat pahala dia makan sambil berjalan ni. Ada pun kalau makan sambil kereta berjalan tak apa. Duduk dalam kereta, nak pergi mana, pergi Kedah ke, pergi Shah Alam ke, pergi Kelantan ke, kereta berjalan, kapal terbang berjalan, perahu berjalan, kapal berjalan, feri berjalan, makanlah. Lamakan dulu. Kenapa tak makan? Makruh. Baru belajar semalam. Kereta berjalan tak apa, kita duduk dalam kereta tu, duduk makan dalam kereta tu, dalam kereta api tak ada masalah. Kenderaan, kita naik kenderaan pergi, naik kereta api ada kantin, pergi kat belakang tu makan dalam kereta api, sambil kereta api yang berjalan, tak apa, tak ada masalah. Sambil kapal terbang yang terbang, kita makan dalam kapal terbang. Tidak makruh. Yang makruh ni kita jalan kaki, ambil makan, tatang pinggan, pergi mari makan, makruh. Dan kencing sambil berdiri kencing sambil berdiri makruh. Jadi siapa kencing berdiri makruh. Kencing berdiri ni hukumnya makruh. Kalau dia meninggalkan
Waktu dia nak qada hajat, nak buang air kecil, dia tak nak kencing berdiri, dia nak duduk sebab dia tahu kalau kencing berdiri makruh. Jadi dia duduk. Dapat pahala. Kencing berdiri. Kalau kencing orang kencing orang haram haji sekampung dikencing ni, itu haram, jangan main-main tu. Itu bukan makruh. Kencing orang haram. Kencing orang haram. Kencing sambil berdiri. Lebih-lebih lagi kalau sengaja kencing berdiri dan mengotorkan pakaian dia, itu hukumnya haram. Haram kita mengotorkan tubuh kita dengan najis. Contoh dikencing saja, dikencing atas ibu jari kaki dia. Saja-saja, seronok-seronok, tak ada kerja. Dia kata bosan-bosan ni kencing, tembak ibu jari kaki sekali. Makruh. Makruh makruh melumurkan najis pada tubuh kita dengan sengaja. Saja-saja kencingkan kaki kita. Kencing saja, kencing tadah tangan, tapak tangan dia saja, nak main-main dengan air kencing tu contohnya lah. Ni hukum hakam ni cerita lah. Supaya tahu tak, nanti tak tahulah. Jadi kalau buat macam tu haram hukum. Tak boleh. Kencing sambil berlari, apa hukum? Kencing sambil berlari. Kalau dah kencing sambil berdiri pun hukumnya makruh. Kalau kencing sambil berlari, kalau membawa kepada mengotorkan tubuh badan kita, jadi haram lah. Dan kadang-kadang wajib kita kencing sambil berlari. Kadang-kadang wajib kencing sambil berlari, wajib. Kalau tak berlari berdosa. Faham baik-baik ni? Kencing sambil berlari hukumnya kadang-kadang wajib. Kalau waktu tu dia kencing duduk, haram, berdosa. Wajib dia berlari sambil-sambil terkencing. Bila? Waktu dia nak kena terekam dengan beruang. Kita berhenti tepi highway, dia tak tahan, cari semak-semak mana-mana, dia tak ditahan. Kencing situ, tengok beruang duk garuk belakang kita. Dia kata apa sedap garuk belakang. Tengok beruang asah kuku dia. Wajib sambil-sambil terkencing tu belah. Sebab menyelamatkan nyawa. Jangan kata makruh. Matilah kita kena makan ni beruang tu. Wajib kencing sambil berlari tu, dapat pahala. Kemudian, dan memakan akan makanan yang berbau yang keji. Apa saja makanan yang bau tak sedap. Apa saja jenis makanan yang baunya menyebabkan mulut jadi bau busuk, makruh. Makan bawang putih mentah, makan bawang mentah, makan potai, kodeh, joring tanam, makruh. Durian, makruh. Bau tak sedap. Bau tak sedap, ganggu orang. Kita je lah sedap bau, orang bau tak sedap, makruh. Jadi bila makanan tu makruh, makannya bila baca bismillah juga jadi makruh. Makruh baca bismillah waktu nak makan makanan yang makruh. Nak makan petai, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Bismillah wa ala barakatillah. Petai masuk, makruh, wajib bismillah. Hukum baca bismillah. Ada kalanya wajib baca bismillah. Contohnya waktu nak baca Fatihah dalam sembahyang. Ada kalanya sunat baca bismillah waktu nak baca Quran luar sembahyang. Ada kala makruh baca bismillah. Itu contoh waktu kita nak membuat benda yang makruh. Jadi kalau nak makan nasi dulu, lepas baca doa bismillah dulukan dengan nasi putih, tak apa. Jangan lepas bismillah masuk petai dulu, masuk joring dulu. Itu makruh nanti. Dan ada kalanya haram membaca bismillah, iaitu bila? Apabila dia nak makan benda haram, nak buat benda haram, dia bismillah. Sebelum minum arak, bismillahirrahmanirrahim, dia minum arak. Kalau dia niat nak menghina, jadi kafir.
Dia nak makan daging anjing babi, saja dia baca bismillah, nak memperolok-olokkan ayat Allah. jadi kafir lah dia. Na'udzubillah. Jangan buat main-main. Kalau niat nak mempersendakan, dia makan benda haram, dia baca bismillah, dia baca ayat Quran, baca doa dengan niat nak mempersendakan, jadi kafir murtad. Na'udzubillah. Jadi makan makanan yang berbau hukumnya makruh. Jadi kalau dia meninggalkan, dia tak nak makan benda-benda yang berbau, yang mana yang berbau keji, dia meninggalkan kerana Allah, maka diberi pahala oleh Allah. Kalau dia meninggalkan tidak ikhlas, tak dapat pahala dah. Dia tak makan petai hari itu sebab tak ada stok, habis. Dia nak makan tapi petai tak ada, cari-cari bawah turun saji dah habis rupanya petai. Jadi dia tak makan petai hari itu. Dia berhajat nak makan tapi petai tak ada sebab dah habis. Dapat tak pahala? Tak dapat. Sebab dia terpaksa meninggalkan, bukan ikhlas meninggalkan. Yang keji seperti makan bawang putih dan sebagainya daripada perkara yang makruh, maka dapat pahala atas yang meninggal akan dia dengan ikhlas. Siapa-siapa meninggalkan perbuatan makruh ni dapat pahala. Allah bagi pahala kepada orang yang meninggalkan perbuatan yang makruh kerana Allah, dan tidak diseksa atas yang mengerjakan dia. Jadi tapi kalau ada orang yang imannya dhaif, imannya lemah, tak kuat, nak juga buat benda-benda makruh tu, maka tidaklah diazab oleh Allah. Tapi di sisi ahli sufi, benda makruh tu dah macam haram dah. Itu di sisi ahli tasawuf, benda makruh dah macam haram. Yang sunat macam tu mereka semua amalan sunat semua dipulun semua. Sebab pada mereka macam wajib walaupun sunat. Yang makruh tak sentuh sebab pada mereka macam haram dah. Kita orang awam ni masih ada pilihan lagi. Nak buat benda sunat, tak nak buat, tak ada masalah. Nak tinggalkan benda makruh, nak buat benda makruh, masih tak ada masalah lagi. Tu padan dengan iman kita orang awam, orang kebanyakan. Orang ahli sufi lain, imannya lain. Bahkan merugikan dia, walaupun tidak diazab dengan siksaan, tidak dijanjikan dengan siksaan bagi mana-mana yang mereka yang membuat benda makruh, walaupun begitu merugikan akan dia, kerana yang makruh itu amaran yang dibenci akan dia oleh Allah Ta'ala atas yakni atas orang yang mengerjakan akan dia. Siapa buat benda makruh, Allah benci dia. Allah tak suka. Allah tak suka sebab dia buat benda yang Allah tak suka. Habis itu makruh. Dan erti harus, ni hukum syarak yang kelima daripada lima. Hukum syarak ada lima, ni yang kelima daripada lima. Dan erti harus pada syarak itu ialah barang yang dibiar dan dihelak, dibiar. Maknanya perkara yang dibiarkan oleh Allah, suruh pun tidak, larang pun tidak, tu maksud dibiarkan. Boleh faham? Itu hati harus. Buat pun boleh, tak buat pun boleh. Pada syarat itu ialah barang yang dibiarkan dan dihelak. Helak. Ni cakap belah sana lah ni. Cakap belah sana tu, belah Kelantan, belah Patani helak. Dibiarkan dengan tidak berdosa dan tidak kalau nak buat tidak berdosa, kalau tak nak buat pun tak berdosa, kalau buat pun tak dapat pahala, kalau buat pun tidak berdosa. Maksud dibiarkan. Tak macam hukum-hukum yang kita dah belajar sebelum ni. Wajib buat dapat pahala, tinggal dosa. Haram berdosa, kalau tinggal dapat pahala. Sunat, kalau buat dapat pahala, kalau tak dapat apa-apa. Makruh, kalau buat tidak dapat, tidak diazab, kalau tinggal dapat pahala. Tu makruh. Ini harus, benda harus. Buat pun tak dapat pahala, tinggal pun tak dapat pahala. Buat tak dapat dosa, kalau tinggal pun tak berdosa. Itu harus. Nak buat silakan, tak nak buat pun silakan.
dengan tidak berdosa dan tidak dijanji seksa. Mana contoh tidak diseksa dan tidak dijanji dengan pahala atau yang mengerjakan dia, bahkan diberi pilih antara buat dan tinggal itu. Kita baca contoh dulu seperti berjalan. Tahu tak berjalan? Berjalan tahu berjalan? Jalan tahu ke tidak? Cengang pula, berjalan macam mana berjalan? Dah datang di sini tadi macam mana? Ngesot. Berjalanlah, berjalan tu. Bangun nak berjalan tu. Semata-mata berjalan melangkah kaki tu hukumnya harus. Tak dapat pahala berjalan. Saya berasa macam nak berjalan lah. Berjalan lah. Saya rasa macam nak berjalan lah. Berjalan lah. Berdosa tak? Tak berdosa. Dah tu dapat tak pahala? Tak dapat. Berdosa? Tak. Harus. Tapi belum habis cerita lagi tu. Belum habis lagi tu. Belum tergantung lagi tu. Semata-mata berjalan hukumnya harus. Nak berjalan boleh, tak nak berjalan boleh. Tak berdosa, tak dapat pahala. Tidur. Ada yang tidur. Tidur pun hukumnya harus. Tapi ni tidur semata-mata tidur yang nama lelap, hilang ingatan tu. Tu tidur harus. Saya nak tidur lah. Tidurlah. Dapat pahala tak? Tak dapat. Kalau macam tu tak nak tidur lah. Tak nak tidur pun harus. Tak dapat pahala pun. Makan hukumnya harus. Minum hukumnya harus. Dan sebagainya daripada perkara-perkara yang harus. Tetapi tapi jaga sini ni. Sini penting ni. Tetapi dikatakan harus yang tersebut itu. Dikatakan perbuatan berjalan, berdiri, makan, minum, tidur tadi harus. Tidak ada janjian pahala, tidak ada janjian dosa, selama tidak jadi tangga bagi 4 perkara yang terdahulu. Maksudnya selagi perbuatan-perbuatan tadi tidak bergantung ataupun tidak ada hubung kait dengan 4 hukum yang sebelum. 4 hukum yang sebelum apa? Wajib, sunat, haram, makruh. Ni 4 hukum yang sebelum. Kalau seandainya berjalan tadi semata-mata berjalan harus, tak ada dosa, tak ada pahala. Nak buat boleh, tak nak buat pun silakan. Tapi kalau berjalan tadi ada hubung kait dengan salah satu daripada 4 hukum ni, maka berubah hukumnya. Dia tak jadi harus lagi dah. Kadang-kadang berjalan jadi wajib, kadang-kadang berjalan bertukar jadi haram, kadang-kadang berjalan bertukar jadi makruh, kadang-kadang berjalan bertukar jadi boleh faham tu? Tapi kalau semata-mata berjalan tak ada hubung kait dengan 4 ni, hukumnya harus. Baik. Contoh tadi tuan-tuan perempuan daripada rumah nak datang sini, katalah berjalan kaki berjalan kaki. Sedangkan hukum berjalan ni harus asalnya. Tiba-tiba pengajian fardu ain tidak ada di rumah kita. Padahal pengajian belajar fardu ain ni hukumnya kalau tak belajar berdosa, kalau tak belajar haram. Tiba-tiba pengajian fardu ain ni ada di surau, tak ada di rumah kita. Pada adatnya kalau kita duduk di rumah tak berjalan, kita tak boleh menunaikan kewajipan menuntut ilmu. Nampak tak tu? Jadi oleh kerana nak pergi ke surau dengan niat nak belajar fardu ain tadi, perlu pada berjalan, maka berjalan ke surau tu tadi bukan jadi hukumnya Apa maksud wajib yang atas tadi tu? Hukum asal tu. Apa maksud wajib? Kalau ada di kalangan kita yang di rumahnya tak ada pengajian fardu ain, tiba-tiba dia tidak berjalan mencari yang wajib, hukumnya haram. Wajib dia wajib berjalan, wajib keluar daripada rumah, tertunai kewajipan menuntut ilmu. Nampak tak tu?
Ada orang-orang yang duduk kat rumah, tak nak keluar rumah, tak nak berjalan ke tempat majlis ilmu, hukumnya haram, duduklah dalam dosa. Tuan-tuan yang berjalan tadi dapat pahala berjalan tadi tu, berjalan naik motor, naik kereta, hukumnya wajib, dapat pahala besar. Wajib ni pahalanya besar tuan-tuan, pahalanya besar. Pahala wajib ni tak boleh dipotong oleh amalan yang sunat. Tu hebatnya, besarnya ganjaran pahala ibadat yang wajib. Jadi berjalan tadi hukumnya wajib. Sebab kalau tak berjalan ke tempat majlis ilmu, ke surau contohnya, kalau kita tak berjalan, duduk kat rumah tak berjalan, jadi haram. Kenapa pula haram? Kerana tidak tertunai kewajipan menuntut ilmu. Contoh macam orang laki-laki, seminggu sekali dia wajib berjalan solat Jumaat. Pada adatnya kalau tak berjalan takkan tertunai solat Jumaat, betul? Jadi solat Jumaat di mana? Masjid. Nak pergi masjid kena berjalan tak? Maka hukum berjalan ke masjid pada hari Jumaat waktu Zuhur tu bukan harus. Berjalan di situ pada hari Jumaat bukannya harus. Hukumnya wajib. Tak berjalan berdosa. Boleh faham tak cakap tu? Menuntut ilmu di luar rumah kita, di masjid, di surau ada majlis ilmu, fardu ain, bukan sunat, fardu ain. Fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, wajib belajar. Di rumah kita tak ada, melainkan kat rumah kita ada, tu cerita lain. Ini kat rumah tak ada pengajian fardu ain di rumah. Yang adanya di surau. Maka nak pergi surau kena berjalan tak? Jadi pada waktu tu berjalan ke surau bukan harus, tapi hukumnya wajib. Maknanya kalau siapa yang tak berjalan kepada surau tadi itu untuk menuntut ilmu, hukumnya haram, berdosa, wajib berjalan. Macam tu hukum dia. Ingatkan duduk rumah tak ada dosa ingatkan duduk monggok mengap kat rumah tu tak ada dosa tu dosa sebab tak keluar cari ilmu. Kecuali kat rumah kita ada ilmu fardu ain, suami kita ajar tauhid, suami kita ajar fiqh, suami kita ajar tasawuf, suami kita ajar tajwid, tu tak apa, tak wajib keluar rumah sebab di rumah dah ada dah. Ni kalau tak ada di rumah wajib keluar cari. Tu benda harus. Kerja rumah ada baru ni, orang perempuan lah dia tanya, perempuan kan banyak tanya. Tanya, dia kata suami ni nafkah dia apa? Nafkah ni dengan berbayang perempuan jangan berbuat tak dengar. Nafkah ni ada 3. Rumah yang selayaknya, bukan mewah, faham? Rumah tak kisahlah rumah, asalkan rumah tak kena hujan, tak kena panas, terlindung aurat anak bini, cukup. Dia bukan syarat mewah, bukan syarat banglo, bukan syarat apartmen. Rumah dia buat sendiri ke, dia sewa ke, dia pinjam ke, ikutlah. Ataupun dia tebuk bukit ke, dia tebuk bukit buat rumah, tak pedulilah. Tengok sekarang dalam media tu, tebuk bukit jadi rumah lawa. Jangan main-main. Boleh kalau laki tu buat macam tu. Dia kata dia tak ada duit nak beli, nak sewa betul, dia gali tanah buat rumah. Boleh. Cukup dah tu, ada rumah dah. Jadi orang perempuan jangan ingat nafkah tu maksud rumah mewah. Rumah. Tak mewah pun tak apa. Kemudian pakaian setahun 2 kali tukar. Tapi biasalah kita tu gaya haji sekali tukar, gaya puasa sekali tukar kadang-kadang tak gaya pun tukar, manjang pun ada tak. Yang ketiga, makan minum sehari 2 kali, ikut kapasiti masing-masing Yang badan triple XL lain lah dia punya ni, yang size S lain lah. Tu nafkah 3. Rumah, pakaian, tempat tinggal, tu nafkah yang wajib suami, bukan harus suami, wajib atas suami. Kemudian urusan rumah tadi, membasuh, memasak, mengemam, menyapu tu
Bukan kewajipan suami dan bukan kewajipan isteri. Harus. Tu benda harus. Harus. Sapu rumah harus. Hukumnya harus bagi suami. Suami nak sapu rumah, nak kata wajib bagi isteri tidak? Tak wajib. Isteri basuh baju, lipat baju, masak bukan kewajipan isteri. Bukan wajib. Faham tadi wajib tu? Harus. Masak orang perempuan harus. Lipat baju harus. Sapu sampah harus. Tapi jaga baik ni. Bila suami perintahkan, dia bertukar jadi wajib. Dia kata awak tolong masak nasi, wajib kena masak nasi. Kalau tak buat, dosa. Tapi kalau selagi suami tak suruh, benda tu harus. Begitulah juga suami tadi. Dia tak nak masak, dia tak nak mengemas, dia tak nak apa, harus. Tak ada masalah kalau suami tak nak masak. Tu. Kemudian apa lagi? Makna kewajipan suami, maknanya segala perbelanjaan. Perbelanjaan dalam rumah tangga. Kalau makan tadi sama ada suami masakkan, atau suami belikan, ataupun suami belikan barang mentah supaya isterinya masak, itu makan. Itu makan ni. Duit belanja tidak wajib diberi. Duit belanja. Tahu duit belanja? Ada orang perempuan dia salah faham, bila sebut nafkah masuk duit belanja. Tak, duit belanja bukan nafkah. Duit belanja tu tengok, kalau bini dia tu ada khidmat, suami suruh bini basuh baju, basuh rumah, basuh kereta, basuh apa macam-macam lagi lah, lipat ni lipat tu urus ni, maka wajiblah suami memberi upah. Wajib suami bagi upah. Kalau suami tak bagi, berdosa suami. Orang perempuan boleh report Jabatan Agama Islam, "Halo Datuk Mufti, suami saya disuruh saya macam-macam, benda ni banyak wajib, tapi dia suruh tak saya, wajiblah saya buat. Masalahnya dia tak nak bagi upah." Boleh report. Dia dah meninggalkan kewajipan dia. Ada pun isteri yang tak buat kerja. Dia tak buat kerja, suaminya carikan 3 orang bibi. Jangan main. Yang tukang masak, yang tukang lipat, yang tukang cuci, yang tukang apa. Bini duduk main handphone daripada pagi sampai malam. Tak ada buat apa benda pun. Tak wajib suami bagi upah. Macam tu hukum dia. Bukan semua wajib. Tengok tu. Jadi kita kena tahulah sebab ni ada hukum ni, sangkut paut dengan hukum ni. Hukum wajib, bila kata wajib, bila kata harus, bila kata makruh. Tu. Habis. Tu hukum harus asalnya. Jadi kalau berjalan, contohnya tadi tu, berjalan. Dikatakan harus yang tersebut itu selama tidak jadi tangga bagi 4 perkara yang terdahulu. Maka jika jadi tangga, ini penyebab bagi 4 yang terdahulu, mana hukum yang terdahulu, maka tidak lagi dinamakan dia harus lagi seperti berjalan. Maka jika berjalan itu kerana menuntuti ilmu yang wajib, contohnya macam ni tadi, tuan-tuan perempuan ni daripada rumah keluar berjalan ke sini, itu masuk dalam contoh ni. Maka wajib pula berjalan itu. Hukum berjalan keluar daripada rumah pergi cari ilmu fardu ain itu hukumnya wajib. Kalau tak keluar rumah, tak nak berjalan ke majlis ilmu, hukumnya haram. Sebab dah meninggalkan kewajipan tu. Bukan sekarang ni meninggalkan kewajipan, bukan meninggalkan semayang, meninggalkan berjalan mencari ilmu. Kalau meninggalkan semayang pun berdosa, meninggalkan berjalan mencari ilmu yang fardu pun hukumnya berdosa juga. Selain daripada tu tadi, nafkah yang wajib suami bagi iaitu mana? Mengajar fardu ain pada isteri dia. Tu nafkah orang perempuan minta orang perempuan tolong minta kat suami kita tu. Dia dah bagi rumah, dah bagi pakaian, dah bagi makan, ada lagi ilmu fardu ain. Wajib minta ni. Berapa ramai isteri yang minta ni? Ada? Duit minta. Yang tak wajib minta. Yang wajib tak nak minta. Orang perempuan minta. Itu kewajipan suami tu. Awak, bila awak nak bagi saya ilmu fardu ain, saya tak pandai semayang,
Bab haid nifas saya tak pandai. Maksiat hati, sifat mazmumah mahmudah saya tak tahu. Sebab tu dalam hati saya ni ada hasad, dengki, takabur macam-macam. Sebab saya tak tahu. Awak tak ajar saya. Wajib minta perempuan, dia minta duit je. Tak bagi duit, popeng. Yo lah tu syukur. Tapi suami tak ajar kita agama, kita diam, montok. Minta juga tu. Jangan elok lah, kita pun memang malas nak mengaji lah. Kita pun malas mengaji. Jadi diam. Takut nak minta. Benda wajib tak nak minta. Benda yang macam tu, yang tak wajib kadang kita minta. Isteri minta suami. Sebab tu nafkah tu wajib. Nafkah yang bangsa rohani nama dia. Nafkah yang bangsa rohani. Wajib suami mengajar sembahyang. Wajib suami mengajar akidah pada isteri dia. Ini banyak suami yang tak tunaikan ni. Banyak suami yang tak tunaikan kewajipan ni. Mengajar fardu ain. Yang wajib mengajar bini kita fardu ain ni bukan ustaz, suami. Bukan ustaz wajib ajar bini kita. Kita yang nombor satu wajib mengajarnya. Kecuali kalau tak mampu, kena cari jalan lain. Carikan guru untuk isteri kita, ataupun bawa mengaji. Bawa sama-sama pergi ngaji fardu ain. Itu tanggungjawab suami. Ni orang perempuan ni, suami tak bawa pergi makan kedai viral, muncung panjang muncung. Suami tak bawa pergi pasar malam, berdepa-depa muncung. Suami tak bawa pergi majlis ilmu, diam, elek. Salah lah tu. Kena. Awak bila awak nak bawa saya belajar? Saya tak pandai agama, nanti macam mana dalam kubur saya kena soal tak boleh jawab. Awak tak kesian juga saya ni? Awak sayang tak saya? Kenapa awak susah-susah cari kerja, bagi saya rumah, bagi saya ni, bagi saya tu? Dia jawab, memanglah sebab saya sayang kat awak lah, saya tak nak awak duduk dalam kesusahan, lapar dan sebagainya. Dah, dalam kubur awak tak sayang saya? Dalam kubur awak tak sayang saya? Dalam kubur awak tak nak jaga saya? Awak tak nak saya ni selesa dalam kubur besok? Awak tak nak saya ni selamat di hari kiamat besok daripada azab Allah? Awak tak nak? Awak utamakan keselamatan saya di dunia je, keselamatan saya di hari kiamat awak tak peduli? Macam tu ke? Cuba tanya macam tu. Balik ni pandai-pandai lah buat skrip sendiri. Saya bagi dia punya bunga-bunga je tu, pandai-pandai lah edit. Sungguh lah. Dan suami kita mati-mati belikan rumah, sanggup buat loan apa benda nak belikan rumah. Betul lah tu dia sayang kita. Tapi adakah dia sayang kita ni kat dunia je, dia tak nak kita kena panah matahari je, tapi nak kena panah api neraka? Macam tu. Tanya lelaki kita, cakap baik-baik lah, janganlah gangster. Cakap baik-baik lah. Awak ni pergi pantai tu, sambil-sambil berjalan tu, awak ada satu benda saya nak cakap dengan awak lah. Lama dah terpendam, tapi saya rasa saya nak kena cakap lah juga benda ni. Tanya awak sayang saya tak? Pandai-pandai, takkan saya nak ajar pula. Biar dia termenung sikit. Laki kita tu walaupun misai dia tebal, jangan main-main. Kena gaya cakap, menangis dia dalam kereta. Dalam kereta dia tak tunjuk kat orang lelaki dia menangis. Orang perempuan dia tunjuk satu dunia. Sambil-sambil buat live dia menangis, buat live, orang tahu dia menangis. Tu orang perempuan. Orang lelaki dah. Dia laki-laki pun kalau kena gaya cakap, dia akan mikir. Betul juga. Nampak tak? Tanya dia, awak sayang saya dunia akhirat ke awak sayang saya dunia je? Kalau awak sayang saya dunia dan akhirat, awak kena jaga akhirat juga. Awak kena pastikan akhirat saya pun selamat. Awak kena pastikan yang saya ni takkan diazab oleh Allah besok. Macam mana cara dia? Awak kena bagi saya agama. Rumah awak dah bagi, alhamdulillah, terima kasih banyak. Pakaian begini-gini awak dah bagi, tapi ni masalah akhirat awak tak bagi lagi saya. Macam tu. Habis cakap baik-baik dengan suami kita tu. Boleh, insya-Allah. Tak boleh hari ni, besok cuba lagi, lusa cuba lagi, cakap lagi. Mudah-mudahan ada keinsafan dalam hati dia.
tahu tanggungjawab dia bukan semata-mata di dunia, ada tanggungjawab yang bangsa agama, yang bangsa akhirat. Dan jika berjalan itu kepada maksiat, maka haram berjalan itu. Kalau berjalan tadi dengan niat ataupun tujuan buat maksiat, maka berjalan yang asal hukumnya harus tadi bertukar jadi jadi haram lah. Contohnya mana? Kita berjalan nak pergi rumah si Anu sebab apa? Nak pergi mengumpat. Nak pergi mengumpat. Berjalan sebab niat nak pergi mengumpat rumah si Anu. Lalu dia berjalan itu hukumnya haram, berdosa berjalan dengan niat nak pergi mengumpat. Berjalan dengan sebab nak pergi tempat haram, hukumnya haram. Berjalan nak pergi curi tabung masjid, haram. Berjalan nak pergi belajar ilmu yang sesat, haram. Dia tengok tadi, asal hukum berjalan tu harus, tapi tengok jalan kerana apa? Nak pergi ziarah. Ziarah hukumnya sunat, maka sunat berjalan. Kiaslah yang lain-lain, itu maksud dia. Dan jika berjalan kepada yang sunat, maka sunat. Contohnya semayang sunat hari raya, Aidilfitri, Aidil Adha, hukumnya sunat. Maka berjalan ke tempat solat sunat, hukumnya sunat. Berjalan kerana nak pergi belajar ilmu yang sunat, maka berjalan tu hukumnya sunat. Kalau berjalan nak pergi belajar ilmu yang haram, maka hukumnya haram berjalan. Dan jika makruh lah, maka makruh lah perjalanan itu. Orang tanya, kau nak pergi mana ni? Nak pergi jalan lah. Jalan mana? Nak pergi situ, nak pergi makan petai. Dia berjalan dengan niat nak pergi makan petai, niat nak pergi makan benda makruh, maka berjalan tu makruh hukum dia. Demikianlah tiap-tiap yang harus itu. Kiaslah yang lain-lain. Makan hukumnya harus, tapi kalau makan tadi kita niat aku nak makan kerana sebagai asbab nak menimbulkan, nak mendatangkan kesihatan tubuh badan aku supaya nak beribadat, maka makan tadi diberi pahala oleh Allah, dapat pahala makan. Tapi kalau makan dia niat nak menyihatkan tubuh badan, nak buat maksiat, haram hukum dia makan. Tidur hukumnya harus, tapi kalau dia tidur sebab apa? Dia tidur dengan niat aku nak tidur ni sebab apa? Supaya malam nanti mudah aku nak bangun sembahyang sunat, maka tidur dia jadi dapat pahala sunat tidur. Kalau dia tidur dengan niat yang haram, contoh dia nak tidur awal, lepas maghrib dia tidur, ataupun lepas isyak je dia tidur. Sebab apa tidur awal? Nak pergi curi segerap tengah malam kan. Jadi nak pergi curi segerap kan, pukul 2 pagi kan, takut mengantuk, dia pun tidurlah awal. Tidur awal dengan niatnya nanti supaya tak mengantuk nak mencuri tengah malam, maka hukum tidur tu jadi haram. Boleh faham kiaslah yang lain-lain macam tu lah. Asal hukumnya harus, tapi bila dah bersangkut paut dengan 4 hukum tu, dia berubah dah, tak jadi harus dah, dia berubah ikut dia bersangkut paut dengan hukum apa, dengan kategori yang mana satu. Inilah yang telah tersebut hukum haram, hukum syarak. Tu kata hukum syarak tu ada 5. Maka jika engkau menghendaki lebih panjang, kalau kau nak tahu panjang lebar lagi tentang hukum-hukum syarak ni, hendaklah engkau belajar. Mana nak belajar tu? Di kitab-kitab yang besar, makna yang perbahasannya lebih luas. Maksudnya kitab kecil je. Ni disebut secara ringkasan sahaja. Sebab lagi pun kitab ni bukan nak cerita tentang hukum syarak tu, bukan nak cerita tentang fiqh. Kitab ni nak cerita tentang ilmu tauhid, ilmu akidah. Cuma dia nak huraikan tentang jenis-jenis hukum dari hukum syarak apa, hukum adat apa, hukum akal apa. Jadi dia bagilah contoh sedikit supaya kita tahu, begitu rupanya baru kita faham. Jadi belajarlah dalam kitab yang besar daripada kitab yang membahaskan ilmu usul fiqh. Usul fiqh, fiqh lain, usul fiqh lain. Fiqh lain, usul fiqh ni lain. Dan kitab-kitab fiqh, ngaji usul fiqh, ngaji fiqh, lagi banyak benda halal haram makruh sunat harus kita boleh tahu. Ngaji tu. Wallahu a'lam. Macam terus lah. Ingat dia kata berhenti, dia berhenti.
Dia kata terus sebab kuih je hari ni, tak semangat nak berhenti awal ni. Ini faedah, sikit lagi. Ini suatu perkara yang berguna, yang sangat banyaklah orang-orang yang jahil. Lepas ni kita berhenti. Ingat ni, ini penting ni. Sebab tu dia kata faedatun, ini suatu kegunaan. Ini suatu perkara yang berguna ni, mana yang nak dibagi tahu ni. Kejap lagi ni. Benda yang dia nak bagi tahu kejap lagi ni, benda yang berguna. Yang sangat banyaklah orang-orang yang jahil dengan perkara ni. Benda yang dia nak bagi tahu sekejap lagi ni, benda penting, benda berguna, tapi ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Tapi kita mengaji ni kan kita tahulah ni. Beruntunglah. Sehingga yang tidak disangkakan dengan jahilnya, tetapi jahil juga. Maksudnya begini, nak tengok kepada umur, tengok kepada orang, tengok kepada pendidikan. Orang ni tahu kot benda ni, rupa-rupa dia pun tak tahu. Tapi tengok ke gayanya tengok ke gaya orang ni mesti tahu punya, rupa tak. Tu maksudnya tadi, tak disangkakan jahil. Tapi tengok zahir, ni mesti tahu punya, rupa-rupa dia pun tak tahu. Apa bendanya tu? Jaga, jangan tidur sekejap. Jaga sekejap lagi. Iaitu tiap-tiap perkara yang diputus maknanya yang ditetap oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Makna benda ni ditetapkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diputuskan oleh Allah, tetapi tidak ada janjian apa-apa daripada pahala dan seksa. Dia nak membezakan dengan hukum wajib syarak tadi, tuan-tuan. Sebelum ni kita dah belajar hukum syarak tu apa? Perkara yang diperintahkan oleh Allah, perkara yang diputuskan oleh Allah, betul? Tapi ada jaminan pahala ataupun dosa. Lagi pula kita diperintahkan buat. Itu hukum syarak. Yang sebelum ni, yang dia nak bagi tahu ni, keputusan Allah juga. Benda yang nak bagi tahu ni keputusan Allah Ta'ala juga, ketetapan daripada Allah Ta'ala juga, tapi tak ada janjian pahala ataupun dosa, dan kita tidak diperintahkan untuk melaksanakan dia tu. Cuma nak bagi tahu benda ni ketetapan dan keputusan Allah. Tengok contoh kan, kita faham insya-Allah. Tetapi tidak ada janjian apa-apa daripada pahala dan seksa, tetapi perkara itu tetap dan pasti. Maksudnya tetap dan pasti berlaku. Tambahlah sikit untuk kita mudah nak faham. Dan seksa tetapi perkara itu tetap dan pasti, yakni berlaku, tetap berlaku dan pasti berlaku. Maka tidak dinamakan dia wajib syarak. Dia tak panggil wajib syarak. Wajib syarak ni macam wajib semayang kan. Wajib semayang wajib apa? Wajib semayang tu wajib syarak. Wajib puasa wajib syarak. Wajib tutup aurat syarak. Wajib syarak maknanya Allah yang perintahkan, Allah yang putuskan kena semayang, dan Allah Ta'ala perintahkan kita kalau buat dapat pahala, kalau tak semayang berdosa. Ada pun yang ni tak ada jaminan apa-apa pahala, tak ada jaminan dosa. Cuma nak bagi tahu keputusan Allah. Contohnya mana? Seperti wajib mati. Wajib apa? Wajib mati ni bukan bermaksud Allah perintah kita supaya mati. Sebab tu bahaya kalau salah faham ni, yang kes-kes bunuh diri boleh jadi sebab ni kot. Dia salah faham. Dia kata wajib mati macam wajib semayang lah. Kalau tak semayang dosa, maknanya kalau tak mati berdosa. Tu yang terkejut tu kan. Wajib semayang cerita lain. Wajib semayang Allah suruh buat. Wajib mati bukan Allah suruh buat. Nak bagi tahu bahawasanya kematian kita ni mesti. Itu maksud wajib mati tu. Setiap yang hidup wajib mati, makna mesti mati. Mati itu keputusan Allah. Keputusan yang Allah dah janjikan, yang Allah dah buat ke atas diri kita manusia ni. Setiap yang hidup pasti mati. Jadi wajib mati namanya. Wajib mati dengan wajib semayang. Wajib semayang lain, wajib mati lain. Wajib mati, maksudnya kematian ni ada keputusan daripada Allah. Siapa pun mati.
macam mati, miskin macam mana pun mati, sihat macam mana pun mati, Mati semua. samsing macam mana pun mati. Mati semua. Mengaji mati, tak mengaji mati, taat mati, tak taat mati, taat mati, maksiat mati, mati semua mati. Tak ada yang tak mati, melainkan mati semua. Jadi apa yang kita hebohkan atas dunia ni? Mati semua. Kalau tak mati tak apa. Bangga dengan kekayaan, mati kaya. Bukan kaya tak mati. Kaya bukan kaya tak mati. Lain kalau kaya tak mati. Oh, nak sebab apa nak jadi orang kaya? Orang kaya tak mati. Lain lah. Kenapa nak pangkat jawatan tinggi ni? Oi, orang pangkat jawatan tinggi tak mati. Adalah juga yang terlawan sangat tu. Sampai bergaduh, sampai sanggup memfitnah, sampai sanggup buat benda macam-macam dan rebutkan harta, pangkat, jabatan, nama dan sebagainya. Dah mati juga. Nak jadi raja pun mati juga raja pun. Sebab mati itu adalah ketentuan Allah, ketentuan dan keputusan Allah Ta'ala. Kita ni tunggu giliran je ni. Saudara mara kita ramai dah jalan. Kita on the way. Kawan-kawan yang sebaya kita pun ramai dah mati dah. Ada yang lagi muda daripada kita pun dah mati dah. Ada yang disuapkan, yang tukang suap bubur mati dah. Tukang suap bubur yang kena suap tak mati-mati lagi. Mana duduk kat hospital tunggu, mana biasa dia datang Zohor, sebelum Zohor datang suap bubur ni. Kenapa tak datang? Rupa mati dah tukang suap bubur ni. Yang sakit tak mati, yang sihat mati dulu. Nampak dah tu, mati ni tak ada syarat. Tak ada syarat sakit, tak ada syarat tua. Berapa banyak tu kat tengah jalan tu, muda-muda mati, budak kecil mati, 6 tahun mati, 5 tahun mati. Mati semua. Jadi apa persiapan nanti? Bila kita dah tahu, dah yakin mati itu wajib pasti, apa persiapan yang kita dah buat? Dan wajib bangkit hidup kembali, wajib hidup balik. Makna dah mati besok, lepas tu hidup balik, itu wajib, mesti. Semua yang dah mati, kita ni besok bila dah mati, semua akan hidup balik, semua akan dihidupkan balik, kerana itu janji Allah. Tak ada seorang pun yang mati tak bangkit-bangkit. Dia kata, ya Allah, aku tak nak bangkit lah, aku nak mati selama-lama, aku tak nak bangkit. Tak, kena bangkit juga, akan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk menerima balasan amal ibadah dan sebagainya daripada perkara yang wajib berlaku. Makna benda yang wajib, yang pasti berlaku, maka iaitu dinamakan dia hukum aradi. Nama dia hukum apa? Bukan hukum syarak, bukan hukum syarak. Hukum syarak tadi wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, wajib tutup aurat, wajib ngaji fardu ain, itu wajib syarak. Yang ni wajib mati. Dah mati besok wajib hidup balik. Yang dah ada hidup balik besok wajib ditimbang amalan kita. Wajib kita ni akan melintasi titian sirat. Yang beriman wajib syurga, yang kafir wajib neraka. Itu janji-janji Allah, dipanggil apa? Hukum aradi namanya. Hukum aradi. Hukum aradi. Jaga-jaga ni di antara soalan yang akan keluar dalam kertas peperiksaan akhir tahun nanti. Tolong ingat. Artinya keputusan yang datang daripada pihak Allah Ta'ala bukanlah keputusan yang dituntut ke atas pihak kita mengerjakan dia. Jangan salah faham pula. Bukan Allah perintah kita supaya mati. Bukan Allah perintah kita supaya usaha mati. Bukan. Bukan Allah Ta'ala perintah atas kita supaya bila dah mati besok bangun balik, bangun sendiri. Bukan. Bukan Allah suruh kita. Cuma nak bagi tahu benda tu pasti akan dilaksanakan oleh Allah. Akhir zaman besok wajib akan turunnya Dajjal, wajib akan keluarnya Nabi Allah, turunnya Nabi Allah Isa. Tu. Sebab itu semua janji Allah. Wajib berlakunya kiamat, mesti. Sebab tu janji Allah. Dan iaitu hukum aradi.
3 bahagian. Bila sebut hukum aradi ada 3. Hukum syarak ada 5. Hukum syarak ada 5, jangan bertukar. Hukum syarak ada 5, hukum aradi ada 3. Yang pertama wajib aradi, yang kedua mustahil aradi, yang ketiga harus aradi. Jadi ada 3. Ada berapa? 3. Dan erti wajib aradi itu habiskan boleh bang? Habiskan minggu depan tak tahu entah ada ke tidak gitu minggu satu lagi tu. Jangan kang arwah mana kita tahu. Baik kita habiskan sekejap tuan sikit dia cuma siapa nak balik dulu boleh lah, balik dulu. Boleh tak apa. Kok ada hal emergency boleh, tak ada masalah. Dan erti wajib aradi itu ialah barang yang berlaku mengikut keputusan Allah Ta'ala, seperti berlaku mati ke atas segala yang bernyawa mengikut keputusan Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu janji Allah jadi apa-apa sahaja yang Allah janji namanya hukum aradi, janji Allah. Tiap-tiap yang bernyawa itu merasai ia tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Setiap kita yang bernyawa ni akan rasa mati itu macam mana maksudnya. Macam mana mati itu ada rasa. Mati itu ada rasa yang tersendiri. Orang taat rasa mati dia macam mana, orang syahid rasa mati dia macam mana, orang kafir rasa mati dia macam mana, orang maksiat macam mana. Jadi ada rasa mati, masing-masing akan rasa mati. Rasa itu pula tak sama, ikut qada iman, ikut qada amal masing-masing. Dan seperti berlaku hidup kembali mengikut keputusan Allah Ta'ala. Ni janji Allah juga. Innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Bahawasanya sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat dibangkitkan hidup kembali kamu. Kita ni besok bila dah mati semua, bila ditiupkan sangkakala yang pertama tu semua habis, mati dah habis semua dah. Kemudian bila tiup sangkakala yang kedua, semuanya pasti akan dibangunkan balik, dihidupkan balik oleh Allah. Seperti keadaan rupa kita sekarang. Macam mana rupa kita sekarang, macam itulah keadaan kita bangkit daripada kubur besok. Pasti batu janji Allah, maka dinamakan dia wajib aradi, nama dia. Dan jika melawani keputusan yang tersebut, kalau berlawan dengan janji Allah, kalau benda tu dikatakan berlawan dengan janji Allah, seperti ni contoh dia nak kata berlawan dengan janji Allah ni, seperti yang bernyawa tidak mati. Ada orang cakap, dia kata kita ni yang hidup ni takkan mati. Maksud perkataan tu berlawan dengan janji Allah. Allah janji yang bernyawa pasti mati. Tiba-tiba ada seorang ni dia cakap kita ni takkan mati. Maksud berlawan dengan janji Allah no. Allah kata yang hidup mesti mati, tiba-tiba dia kata yang hidup takkan mati. Makna berlawan dengan janji Allah. Dan seperti yang bernyawa tidak mati dan yang dah mati takkan hidup kembali. Dia kata kita besok bila dah mati tak adanya hidup-hidup. Matilah, dah habis hancur tulang belulang semua dah, mana ada nak hidup, tak adanya hidup. Katanya dah matilah. Maknanya dia cakap tu benda yang berlawanan dengan janji Allah, maka dinamakan dia mustahil aradi, nama dia. Apa tuan-tuan? Mustahil aradi. Allah kata yang hidup mesti mati. Dia kata yang hidup takkan mati. Yang hidup tak mati hukumnya mustahil aradi. Hukumnya mustahil aradi. Yang dah mati takkan hidup balik, mustahil aradi. Makna berlawan dengan janji Allah tu hukumnya mustahil. Tapi mustahil apa? Mustahil aradi. Iaitu bahagian yang kedua. Dan jika terlewat sedikit daripada janji itu, dia mati, tapi lewat sikit mati dia. Ataupun bersegera sedikit daripada keputusan yang telah tersebut itu, maka dinamakan dia harus aradi. Contohnya Allah Ta'ala kehendak si Zaid tu asalnya dia mati pukul 12. Tiba-tiba Allah lambatkan kematian dia. Allah bagi can dia semayang zuhur. Petang garang baru dia mati. Hukumnya harus aradi, nama dia. Harus aradi, nama dia. Ataupun tercepat sikit. Kalau nak ikutkan mati hari Jumaat, tiba hari Rabu Allah ambil dah nyawa dia. Mati tetap mati, cuma cepat sedikit. Hukumnya harus aradi. Tapi
walaupun dikatakan tercepat ataupun terlambat, semuanya itu kembali dengan kehendak asal Allah Ta'ala sedia kala lagi. Mana kalau sedia kala lagi Allah Ta'ala nak percepatkan, Allah akan percepatkan. Kalau sedia kala lagi Allah nak perlambatkan, dia akan perlambatkan. Dia takkan bersalahan dengan kehendak Allah yang sediakan. Dia tak boleh. Sebab benda tu sangkut paut dengan ilmu Allah. Ilmu Allah Ta'ala. Kalau tak, nanti Allah jadi jahil pula. Baru Allah tahu yang Zaid tu terlambat mati, Allah baru tahu. Kalau macam tu jahil lah Allah. Kalau Allah baru tahu yang dia terlambat mati, kalau Allah baru tahu yang dia tercepat pula mati, maknanya Allah tu jahil, mustahil. Sebab tu apa pun yang berlaku pada hakikatnya semuanya tidak akan bercanggah, bersalahan dengan iradat Allah sedia kala lagi. Dia akan pergi ke situ juga, ke mana-mana pun. Habislah. Nak habis dah. Boleh kemar-kemar barang dah. Ambil-ambil dah. Yang ketiga dia bilang, inilah 3 perkara yang dinamakan dia hukum aradi. Alhamdulillah, hukum syarak pun kita dah belajar sebelum ni, tak pernah belajar apa hukum syarak. Dah mengaji, alhamdulillah. Tak pernah dengar hukum aradi. Apa menatang hukum aradi? Sejak mengaji ni dah tahu dah. Ada rupanya ada nama hukum aradi rupanya. Setahu sebelum ni tak pernah dengar hukum aradi. Yang tahunya hukum syarak, itulah satu. Rupa ada lagi hukum aradi nama dia. Balik gang jaga, kalau orang tanya hukum aradi tu apa? Janji Allah. Cuba kau bagi satu contoh. Kau ni yang hidup ni, kau akan mati kau mana-mana pun. Dia kata lain macam contoh kau ni. Dah, kau tak pergi ngaji. Wajib mati lah kita ni. Jadi kena ngaji lah, sebab kita ni wajib mati. Janji Allah dah. Tiba-tiba dia kata, mana aku makan ubat macam-macam, jaga kesihatan, taknya mati. Mustahil aradi, tak mati. Hendaklah kamu mengambil perhatian dengan secukup-cukup perhatian. Makna katanya nasihat musannif, ngajilah sungguh-sungguh, kata dia. Ngaji sungguh-sungguh supaya lepas kamu daripada nama kejahilan. Belajar sungguh-sungguh supaya kita ni terkeluar daripada kepompong kejahilan. Banyak hukum hakam yang bersangkut paut dengan ibadat kita tak tahu. Jadi belajarlah sungguh-sungguh, perhati baik-baik. Nanti banyak Allah Ta'ala akan rungkaikan kejahilan-kejahilan kita, benda yang kita tak tahu. Nanti semuanya Allah Ta'ala akan tunjukkan satu persatu, insya-Allah. Jadi mengaji, belajar dengan secukup-cukup perhatian supaya lepas kamu selamat daripada kejahilan, maka beruntunglah kamu selama-lamanya. Bila kamu mengaji, kamu faham hukum hakam Allah, kamu amalkan, maka beruntunglah kamu sekaliannya selama-lamanya nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam. Jadilah mudah-mudahan Allah terima majlis ilmu kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita doa pada Allah dengan berkah majlis ilmu, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, sekalian yang hadir yang mengikuti, ibu bapa kita termasuk sekali, tidak terkecuali ahli keluarga kita, anak isteri kita, kawan-kawan, sahabat andai kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah SWT, diampunkan sekalian dosa-dosa kita, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dikabulkan segala doa dan hajat yang tersurat, yang tersirat. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara keturunan kita daripada terpedaya terikut dengan fahaman-fahaman yang sesat lagi menyesatkan. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah dengan pahala syahid sebagai penuntut ilmu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Segala silap, kekurangan, kelemahan saya minta ampun, maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Insya-Allah jumpa lagi 2 minggu yang akan datang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana fakir bagi ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al kutul unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kembali kepada hukum Makruh. Bawang. Bagaimana seseorang bermaaf memakai minyak atar dan berpekat bau mengganggu dia sebelah. Jangan tak apa, minyak atar kadang tak sesuai dengan bau sesuatu, mengganggu. Itu dia makruh.
Maknanya mengganggu perbuatan solat ni sama ada mengganggu dengan bau. Bau. Maknanya bau busuk tu mengganggu. Hukumnya makruh. Macam tadi terganggu orang sebelah tadi dengan sebab bau busuk mulut kita. Ataupun kita memakai minyak-minyak atar yang tak sesuai. Sehingga mengganggu jemaah. Hukumnya makruh juga. Makruh juga. Pakai minyak wangi. Maknanya jangan pakai minyak wangi yang pelik-pelik, jangan. Kadang-kadang ada minyak wangi yang baunya tak sedap untuk orang lain. Kalau tindakan kita tadi kita tak tahan bau boleh keluar daripada zat lain lah, maknanya kita tak tahan dengan keadaan tu. Maknanya Allah sepatutnya dia lah. Kita maafkan kita pakai keluar kan. Ada laku. Sungguh. Dia jangan buat benda-benda makruh. Wangi itu disunatkan, tapi kalau sampai ganggu jadi tak baiklah. Daripada sunnah nanti kan jadi makruh. Wallahu a'lam. Makanlah apa lagi? Boleh makan? Oi. Tidur dah. Apa tu? Soalan Gabun. Dah gabun dah tak nampak soalan. Kejap. Oh kan, terima kasih tu. Jazakumullah bima tu itu. Jom makan. Ada kuih tu. Apa hukum suami yang taklid isteri keluar rumah untuk belajar? Itu suami yang macam tu itu masuk dalam suami yang hukumnya haram tu. Suami apabila dia meletakkan taklid, kalau kau semayang gugur talak, kalau kau pergi ngaji pada ain jatuh talak. Suami yang macam tu, isteri ada hak minta cerai. Boleh lapor kepada Jabatan Agama Islam. Kalau ada suami yang meletakkan taklid mengugut isteri supaya jangan membuat benda wajib, itu di antara perkara yang harus isteri minta cerai. Boleh lapor kepada Jabatan Agama Islam. Itu suami yang maksudnya yang derhaka kepada Allah, suami yang bila nak kelas ganti tu. Kelas ganti nanti kita bagi tu insya-Allah. Nanti saya tengok masa. Kalau kami minggu kedua ni boleh. Kami minggu kedua tu ternak. Tak. nanti saya tengok masa lain. Apa nanti makin boleh. Baik, nanti saya roger baik Pak Imam. Insya-Allah. Itu suami yang tak ada berkat, suami yang tidak membawa keberkahan, melarang isteri menunaikan kewajipan, tak boleh. Kalau dalam keadaan begitu isteri minta cerai, dia tidak dilaknat oleh Allah. Tidak dilaknat oleh Allah kerana dia minta cerai tadi ada hak dia. Ni tolong bagi akak ni. Macam-macam lah. Yang mana satu? Yang sebelah kiri ada tu. Ni akaknya. Macam-macam pesen laki-laki ni. Dia gunakan kuasa veto larang bini buat kewajipan. Kalau kau pergi mengaji, aku ceraikan kau. Allah. Na'udzubillah. Apa jenis lelaki macam tu? Zaman sebab macam. Terima kasih, Pakcik. Biarlah dia tidur dulu. Macam perempuan dia minta cerai, makna minta pasal. Minta fasah. Boleh kan? Harus ada. Kalau kena macam tu, hukumnya harus lah. Dia tak dilaknat oleh Allah. Yang dilaknat ni minta fasah tanpa sebab. Sebab atas sebab tak apa kan? Atas sebab tak apa. Jadi orang perempuan ada hak dia. Isteri kena tahu dia ada hak dia. Bukan dia semata-mata kena ikut suami. Ada kalau benda-benda yang suami melanggar, maknanya dia ada hak dia. Hukum yang dilarang oleh Allah tu kan? Dia boleh lah. Boleh. Hukumnya wajib ke harus? Jadi wajib ke harus minta pasal? Harus pergi. Kalau dia nak sabar juga, dia nak tarbiyah lelaki dia contoh, dia nak sabar hukumnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Cikgu ni. Macam-macam kuih ada ni.
Ni apa bubur? Ha? Boleh? Baik-baik. Kau harus. Wajib. Ha, harus makan ni semua ni, harus. Harus makan. Oh, apa ni baik kan saya ni. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma barik lana fi ma razaqna qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi online kan? Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak makan kang. Saya lambat makan kang, habis dia orang ni makan. Jadi saya cuci dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah. Malam ni kuliah lepas isyak dan pukul 9 malam dan pukul 10.30 malam. Malam ni kelas insya-Allah. Ada malam ni ada 2 kelas, pukul 9 dan pukul 10.40 malam lebih kurang lah. 10.40 malam insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggap kita balik dah.